Karena ketika Sudan susah, mereka menemukan minyak, tetapi mereka tidak memiliki modal kerana dia adalah sebuah negara miskin. Sudan dan Petronas. Kes saya telah dibawa ke Mahkamah Timbang Tara. Saya pun tak banyak data, tapi saya boleh fahamlah bahawa Sudan adalah sebuah negara yang ada minyak. Ketika Presiden Omar Bashir menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden, Petronas adalah pelabur yang melabur berbilion ringgit. Tetapi saudara harus faham bahawa Sudan antara negara yang menjalankan hubungan new normalisasi dengan Israel. Jadi saya fikir kata Sudan mendapat sedikit mentaliti baru kerana keyakinannya apabila dia sekalaupun dia memusuhi rakan-rakan OIC yang membantunya ketika dia susah. Kerana ketika Sudan susah, mereka menemukan minyak, tetapi mereka tidak memiliki modal kerana dia adalah sebuah negara miskin. Antara pelabur yang datang adalah pelabur yang datang atas nama OIC. Ketika negara-negara bukan Islam yang memiliki syarikat minyak yang besar tidak berkeyakinan untuk melabur di Sudan kerana krisis politik yang panjang di Sudan. Kerana Sudan adalah sebuah negara yang mengalami perang saudara yang panjang. Malaysia antara negara yang melabur dengan harapan kedua-dua pihak yang berbalah melihat Petronas sebagai wakil daripada Malaysia dan sebuah negara Islam, dia menjadi negara yang lebih selamat. Tetapi apabila jatuhnya Presiden Omar dan naik kerajaan sekarang dan kerajaan sekarang terikat menandatangani perjanjian normalisasi baru dan mengiktiraf Israel, mereka mempunyai dana yang besar, rakan baru yang besar, malah mereka boleh menerima nasihat terus daripada Israel. Walaupun saya tak nak buat snapshot opinion dengan mengatakan bahawa apa yang mereka lakukan adalah hasutan Israel. Tetapi saya boleh bagi tahu kata mereka tak pandang lagi negara-negara OIC yang pernah membantu mereka kerana sekutu mereka sekarang ada Israel dan Amerika. Di bawah perjanjian new normalisasi, mereka boleh menerima lambakan berbilion dolar daripada Amerika dan daripada Israel untuk menggerakkan tenaga minyak mereka. Maka itulah dengan rasa tak malu dan rasa tak kenang budi, mereka melayan Petronas seperti penjenayah yang pergi merampah tanah dan membangunkan harta berbilion ringgit di atas bumi mereka sebagai penyamun. Saya fikir ini adalah perbuatan yang tidak munasabah. Tapi kalau saudara lihat new normalisasi bukanlah sesuatu yang aneh. Mungkin lately. Tapi kalau saudara lihat di Bahrain, keadaan sangat menyedihkan apabila normalisasi dan juga hubungan diplomatik dibentuk. Pelancong-pelancong Israel dari penerbangan yang pertama turun, mendarat dan melawat Bahrain. Mereka diraikan seperti sekutu Bahrain, di mana wajah-wajah Yahudi Ortodok dan juga Zionis tipikal ni disambut dan juga diraikan di lapangan terbang Sudan seolah-olah tetamu yang jauh. Jadi kalau saudara tengok pattern new normalisasi ni, walaupun kita masih lagi duk bincang tentang AUKUS, di mana kolaborasi ketenteraan di antara Britain, Amerika Syarikat dan Australia dalam mengekang penguasaan China, di mana tiga negara ini cuba mengukuhkan kedudukan penguasaan mereka di Lautan Pasifik. Kerana China telah meningkatkan armada lautnya dengan kau boleh upaya 400 kapal tempur dengan 5 berkuasa nuklear. Tapi saya kata antara patut sahaja kita bimbang sekarang adalah kesan hubungan diplomatik new normalisasi. Di mana kalau saudara lihat sedikit tentang Sudan, bagaimana keangkuhan Sudan mengenepikan jasa baik Malaysia selama 30 tahun membantu mereka dalam penggalian minyak. Respon ataupun keraian yang diberikan oleh Bahrain kepada pelawat ataupun pelancong daripada Israel yang datang dengan delegasi pertamanya adalah Yahudi Ortodok dan juga orang yang dianggap, kelompok yang dianggap sangat ekstrim dalam merebut tanah Batu Maqdis dan juga kawasan Masjid Aqsa. Dia adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Saya lebih relevan untuk melihat kesan normalisasi baru antara negara-negara Islam yang kini akan menjadi pro-Israel berbanding melihat apa yang akan berlaku di Laut Cina Selatan dan juga di Laut Pasifik berikutan pelaksanaan AUKUS dan juga pergerakan 400 kapal armada Laut Cina yang tiba-tiba saja bergerak hingga pada 2 minggu lalu. Sekali lagi mereka mencerobohi beting Patinggi Ali di Sarawak dengan kapal selam yang mempunyai keupayaan teknologi intipan. Tidak ada media barat yang memberi sebarang laporan mengenai sejauh mana Yahudi telah meletakkan tangannya ke atas negara-negara yang telah pun bersahabat dengan mereka melalui plan normalisasi baru tajaan Trump. Kerana media barat lebih suka menggambarkan keseluruhan kepada dunia Islam mengenai bahaya China.
menjadikan saudara mungkin overlook. Garasi akan cuba stream sebanyak mungkin kepada saudara untuk update saudara agenda yang disembunyikan, iaitu bagaimana menjalarnya pengaruh Tel Aviv atau Israel ke dalam negara-negara Islam yang telah mengiktiraf mereka. Yang saudara boleh lihat sekarang, sebahagiannya saya boleh anggap walaupun terlampau tidak matang atau snapshot opinion, tapi saya percaya bahawa tindakan Sudan, kerana dia tidak memerlukan ringgit Malaysia, kerana dia percaya bahawa dia akan mendapat banyak dolar Amerika dan juga shekel Israel, kerana kedua-dua negara ini menjamin bantuan sekiranya Sudan menjadi negara yang mengiktiraf Israel, dan Sudan telah pun mengiktiraf Israel. Jadi kita akan lihat lepas ni apa yang akan berlaku pada Algeria, Tunisia yang juga mengiktiraf Israel. Apa yang akan berlaku kepada negara-negara teluk yang lain, Oman, Bahrain yang juga telah mengiktiraf Israel. Jadi antara ini yang lebih baik untuk kita lihat, kerana dia adalah agenda yang disembunyikan oleh media barat dengan mewar-warkan bahawa ancaman yang terbesar di dunia pada masa depan adalah ancaman China. Tetapi bagi kita orang Islam, ancaman yang paling besar adalah penularan Zionism ke atas negara-negara Islam. Terutama kita lihat apa yang berlaku di Sudan. Okey?